Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mendapatkan nota-nota pendidikan Islam tingkatan 2 KSSM. Bersama dengan saya Ustazah Nabilah. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang pelajaran 15 iaitu Solat Jumaat Wadah Kesatuan. Ini adalah bidang fiqh. Untuk unit yang pertama, kita akan tengok tentang solat Jumaat. Apakah yang dimaksudkan dengan solat Jumaat? Dari segi bahasa, solat Jumaat berasal daripada perkataan al-jumu'ah atau al-jum'ah yang bermaksud perhimpunan, iaitu perhimpunan segala kebaikan. Manakala dari segi istilah, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat secara berjemaah pada hari Jumaat setelah masuknya waktu zuhur yang didahului oleh 2 khutbah berserta rukun dan syarat tertentu. Solat ini menggantikan solat zuhur. Hukum menunaikan solat Jumaat ialah fardu ain bagi setiap lelaki Muslim yang mukallaf. Mukallaf ini bermaksud cukup syarat untuk solat Jumaat. Dalil berkenaan dengan solat Jumaat. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Ini adalah surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, iaitu dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Sekarang kita nak tengok syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat yang pertama ialah Islam. Sekiranya kita adalah orang Islam, maka wajib ke atas kita untuk solat Jumaat. Yang kedua adalah baligh atau sudah mencapai umur. Bila dah baligh, maka wajib solat Jumaat. Yang ketiga berakal. Berakal maksudnya waras, iaitu tidak wajib ke atas orang yang gila. Kalau kita dah waras, berakal, maka wajib kita solat Jumaat. Yang keempat merdeka, iaitu bebas ataupun tidak menjadi hamba kepada orang lain. Ini pada zaman dahulu. Yang kelima lelaki, itu wajib solat Jumaat ke atas lelaki. Yang keenam, sihat tubuh badan. Dan yang ketujuh adalah bermustautin. Ini adalah syarat wajib solat Jumaat, di mana sekiranya kita memenuhi kesemua syarat-syarat ini, maka wajib ke atas kita untuk solat Jumaat. Seterusnya, kita nak tengok syarat sah solat Jumaat. Tadi adalah syarat wajib. Syarat wajib maksudnya jika sudah memenuhi semua syarat tersebut, wajib ke atas kita untuk solat. Sekarang kita nak tengok syarat sah. Maksudnya sekiranya kita memenuhi semua syarat-syarat ini, maka sah solat Jumaat kita. Iaitu yang pertama, didahulukan dengan 2 khutbah. Khutbah ini akan dibaca oleh khatib. Yang kedua, didirikan secara berjemaah, iaitu solat Jumaat
mesti secara berjemaah, tidak boleh secara individu. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Kalau kita solat Jumaat waktu asar, maka tidak sah solat Jumaat kita. Hanya boleh dilakukan solat Jumaat dalam waktu zuhur. Yang keempat, bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang bermafstautin termasuk imam. Iaitu, kalau kurang daripada 40, maka tidak sah solat Jumaat kita. Yang bermafstautin maksudnya yang menetap tinggal di situ, termasuk imam. Syarat yang kelima, hanya satu solat Jumaat bagi satu tempat. Okey, katakan satu kampung, hanya satu masjid yang digunakan untuk solat Jumaat. Dan yang keenam, didirikan dalam bangunan seperti masjid. Jadi sekiranya kita memenuhi semua syarat-syarat ini, maka sahlah solat Jumaat kita. Okey, jika kita tidak cukup satu, okey, katakan kita tidak didahulukan dengan 2 khutbah, hanya ada 1 khutbah saja, maka tidak sah solat Jumaat kita. Okey, katakan lain, kita sudah solat secara berjemaah, sudah didirikan dalam bangunan seperti masjid, sudah pada waktu zuhur, tetapi bilangan jemaah hanya 10 orang, maka tidak sah solat Jumaat. Jadi syarat sah ini maksudnya kalau memenuhi kesemua syarat ini, maka sahlah solat Jumaat kita. Seterusnya kita nak tengok kepada maksud mastautin, mukim dan musafir. Apa yang dimaksudkan dengan mastautin, apa yang dimaksudkan dengan mukim dan apa yang dimaksudkan dengan musafir, dan juga apa hukumnya untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, yang pertama mastautin. Mastautin ini ialah orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat. Mereka memang tinggal menetap di suatu tempat, maka dipanggil mastautin. Okey, hukum menunaikan solat Jumaat bagi orang yang bermastautin, iaitu orang yang tinggal di tempat tersebut, adalah wajib solat Jumaat. Yang kedua adalah mukim. Mukim ini maksudnya orang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari perjalanannya. Contohnya, kita pergi ke kampung sebelah, tinggal di kampung sebelah selama seminggu. Jadi ini dipanggil bermukim di sana. Jadi apa hukum menunaikan solat Jumaat? Maka wajib solat Jumaat jika kita mendengar azan. Katakan kita duduk di kampung sebelah, dengar azan Jumaat, dengar azan Zuhur, maka wajib ke atas kita untuk pergi solat Jumaat. Dan yang ketiga adalah musafir. Musafir ini bermaksud orang yang sedang dalam perjalanan dengan jarak melebihi 2 marhalah, iaitu melebihi 81 kilometer dalam perjalanan jarak jauh. Maka apa hukumnya? Wajib solat Jumaat jika dia memulakan perjalanan selepas waktu subuh hari Jumaat. Kalau kita memulakan perjalanan jauh tersebut selepas subuh hari Jumaat, maka kita wajib berhenti di mana-mana untuk solat Jumaat. Tetapi sekiranya kita bertolak pada hari lain, contohnya hari Khamis, maka hari Jumaat dikira kita masih bermusafir, maka tidak wajib ke atas kita untuk solat Jumaat. Ini adalah maksud mastautin, mukim dan musafir serta hukum menunaikan solat Jumaat bagi ketiga-tiga jenis ini. Seterusnya, apakah hikmah solat Jumaat? Yang pertama, menzahirkan syiar Islam pada hari kebesarannya, iaitu hari Jumaat. Kita tahu hari Jumaat adalah penghulu hari, maka solat Jumaat ini dapat menzahirkan syiar Islam. Yang kedua, saling mengenali dan merapatkan ukhuwah antara umat Islam. Bila berada di dalam masjid berkumpul ramai-ramai, maka kita dapat mengenali jiran kita.
dapat mengenali orang-orang lain yang datang ke kampung kita. Okay, saling mengenali dan merapatkan ukhuwah. Yang ketiga, melatih umat Islam agar bersatu padu. Okay, bersatu padu macam mana? Okay, kita sentiasa dalam saf yang teratur, maka kita dapat bersatu untuk menunaikan solat Jumaat yang diperintahkan oleh Allah. Yang keempat, menyatukan pandangan umat Islam. Dan yang kelima adalah mengingatkan umat Islam tentang syariat Islam, iaitu peraturan-peraturan Islam yang Allah tetapkan. Ini adalah hikmah solat Jumaat. Jadi ini adalah tajuk tentang unit 1 iaitu solat Jumaat. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam unit 2 iaitu khutbah Jumaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.